Dan untuk kita memulakan perbincangan dalam slot Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, slot pertama ini, kita akan bawakan perbincangan mengenai preskripsi ubat. Penting ataupun tidak, apa itu preskripsi ubat? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi untuk beli ubat. Adakah itu dikira sebagai preskripsi ubat? Ataupun bila kita pergi jumpa doktor, doktor tulis, baru kita pergi pakai farmasi, itu dikira preskripsi. Jadi untuk kita cerahkan perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Puan Haslina Hassan, iaitu Pegawai Farmasi Hospital Kajang, untuk sama-sama kita bercakap mengenai preskripsi ubat, kepentingannya untuk kita semua faham. Baiklah Puan Haslina, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Mungkin Puan Haslina boleh terangkan perkataan preskripsi itu sendiri. Apa preskripsi ubat dalam dunia perubatan ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini untuk berbincang tentang topik preskripsi ubat ya. So prescription ni adalah, sebenarnya preskripsi adalah satu kata pinjaman daripada bahasa Inggeris lah, prescription. Asalnya prescription, sekarang dalam bahasa Melayu preskripsi, ataupun bahasa mudah yang rakyat faham adalah surat ubat lah. So preskripsi ni adalah satu medium komunikasi sebenarnya. Communication tool antara seorang doktor dengan seorang farmasi. So apabila pasien jumpa doktor, doktor akan diagnose pesakit, apakah jenis penyakit pesakit tersebut. Kemudian doktor akan tuliskan senarai ubat atas prescription ya, atas prescription tersebut, and then bawa ke farmasi, dan farmasi akan interpretkan apakah mesej yang ingin doktor sampaikan kepada farmasi. Apakah ubatnya, apakah dosnya, apakah severity pesakitnya. So dari situ tugas farmasi pula akan supply lah. Kita akan supply ubat mengikut apa yang doktor prescribe lah. Jadi apakah maklumat-maklumat yang ditulis oleh doktor untuk sampai ke pegawai farmasi dalam proses pemberian ubat kepada pesakit? Ya, soalan yang betul lah, soalan yang menarik. Prescription ni dia kena lengkap lah. So itu dah tugas farmasi. Bila kita first thing first, bila kita terima prescription, adalah kita tengok prescription tu lengkap ataupun tidak. Lengkap dari segi details ni, yang pertama sekali kena ada nama lah, nama pesakit yang betul, kena ada IC ataupun RN lah, identiti pesakit. And then kalau untuk pesakit baby, untuk umur bawah 12 tahun, kita akan lebihkan pada dia punya berat badan, umur dan berat badan. Dan di situ juga ada diagnosis, jenis diagnosis dalam prescription, and then senarai ubat. Dan senarai ubat tu pun kena lengkap lah, bukan nama ubat sahaja. Dia first kali ada formulation of the ubat lah. Ubat tu dalam bentuk tablet ke, dalam bentuk sirap ke, ada sub masuk dari punggung. So berbeza formulation. And then nama ubat tu sendiri, contohnya metformin, paracetamol, nama kena betul. And then dose. Dose adalah berbeza mengikut pesakit, mengikut berat badan dan sebagainya. And then diperlukan frekuensi yang betul, 2 kali sehari ke, 3 kali sehari ke, dan sebagainya. And then duration. Duration tu doktor nak supply contohnya antibiotics. Adakah untuk seminggu, 2 minggu, mengikut severity infection tersebut lah. Bermaksud semua maklumat itu perlu ditulis adalah tanggungjawab doktor untuk diberikan kepada pegawai farmasi ataupun bagaimana? Details tersebut adalah tanggungjawab doktor untuk tulis. Tetapi farmasi adalah untuk memastikan, reconfirmkan dos tu adakah ianya bersesuaian dengan berat badan pesakit. Adakah dos tu bersesuaian dengan severity pesakit tersebut, penyakit tersebut, dan duration tu juga. Jadi tugas farmasi adalah kita akan screening semula apa yang doktor tulis. Kita ada guideline kita lah, kita ada MIMS, kita ada Micromedex, Blue Book. So daripada reference ni kita boleh query doktor lah, in case katakan dos ni kita rasa macam terlalu rendah lah untuk pesakit ni kan. So kita boleh query doktor. Actually I rasa paracetamol ni 15 mg per kg. You bagi macam rendah sangat. So apa kata kita amend, so doktor setuju, kita boleh amend. Maksud akan ada two ways interaction antara farmasi dan pesakit doktor. Tak tahu, pesakit kat luar kan. Kita tunggu je. Dalam ketika menunggu, mungkin ada perbincangan antara farmasis dengan doktor. Exactly. That's why sometimes patient tunggu di luar kan. It's like about 30 minutes. And then mereka macam, kenapa lama sangat untuk ambil ubat je kan? Actually, it's not like that.
Okey, kita ada proses yang sangat terperinci lah. Ini baru saya tahu. Kadang-kadang yalah pergi menunggu ubat untuk mak kan. Masuk-masuk hospital lamanya 30 minit kan menunggu. Bercerita tentang proses tu saya seronoklah untuk bercerita tentang proses silakan. ni. Okey. Biar orang tahu apa yang terjadi di dalam bilik ubat tersebut. Okey, farmasi ni sendiri sebenarnya dia wide lah, sangat meluas. Kita ada outpatient pharmacy, kita ada inpatient pharmacy, kita ada parenteral nutrition pharmacy. Macam saya sendiri, saya adalah nutrition pharmacy. Okay, kita ada clinical pharmacy, kita ada retail, industry, enforcement. So hari ini saya nak berbincang tentang prescription more kepada hospital pharmacy lah, outpatient pharmacy, di mana pesakit datang ambil ubat kan. Jadi bermula dengan patient datang ambil ubat, kita bagi nombor. Okay, di situlah bermulanya kita punya KPI waiting time lah. So bila ambil nombor kita dah screen. Yang selalunya yang ambil nombor pun kadang-kadang adalah pegawai farmasi sendiri. So ambil nombor and then kita akan screen dan kita akan key in ke dalam sistem. Sistem ni dinamakan PHIS lah. PHIS adalah satu sistem collaboration antara KKM dan Pharma Niaga. So kita dah computeriskan, kita key in data patient, key in segala maklumat ubat patient ke dalam sistem dan seterusnya lepas kita key in, pegawai farmasi akan filling lah, maknanya fill, ambil ubat dan masukkan ke dalam bakul and then kita akan label. Farmasi juga, farmasis akan label. Masa label tu is not like just tampal label atas plastik ubat. You know, we have to tengok ada drug interaction tak antara ubat kolesterol dengan ubat darah tinggi ni, boleh tak is to be used together. Kan? Kita tengok. And then kalau tak boleh, kita akan query doktor. And sometimes kerap lah, bukan sometimes, kerap berlaku di mana katakan dos, ada perubahan dos. Macam last month, Ibu Encik ambil ubat Perindopril 4mg. Tapi kali ni, doktor tulis 6mg ataupun 8mg. So kita akan query doktor lah. First of all, kita akan tengok guideline kita, ada tak range this kind of dose. Okay, kalau within the range, tepat, so kita akan reconfirm dengan doktor. Just untuk tanyalah, doktor memang nak increase ke? Ataupun memang doktor tersalah ke kan, terlupa ke, so kita akan reconfirm balik. Any changes kita akan reconfirm semula untuk memastikan tiada medication error yang sampai kepada patient. Jadi dan seterusnya barulah kita dispense, sebab tu mengambil masa about 30 minutes macam tu. Okey, sebelum kita pergi kepada, saya difahamkan ada pelbagai jenis ubat-ubatan yang boleh dipreskripsi dan juga ubat-ubatan tanpa preskripsi. Tetapi sebelum itu saya tertarik dengan satu ayat tadi, medication error. Pernah terjadi ataupun tidak di Malaysia khususnya ataupun dalam dunia perubatan? Manusia kan, human error. Human error is always happen lah. Tapi kita tengok dia punya stage of severity ataupun seriousness. Okay, memang berlaku, tetapi aim kita adalah untuk kita minimizekan dan KPI kita sebenarnya adalah zero medication error. Jadi untuk mengelakkan medication error ni daripada berlaku, kita melakukan banyak stage of screening lah. Lepas label kita ada CQDC lagi sebelum kita dispense. Okey, maksudnya jangan bimbang Memang sangat rendah kebarangkalian untuk terjadinya medication error. Terutamanya dalam sistem kesihatan kita, antara sistem kesihatan yang terbaik di dunia. Baiklah. Ubat-ubatan, ada ubat-ubatan preskripsi, ada juga ubat-ubatan tanpa preskripsi. Contohnya ubat-ubatan tanpa preskripsi ni kita boleh pergi dekat farmasi, kedai-kedai macam tu kan. Betul. Puan boleh jelaskan lagi? Okey, ini adalah kelas kelas ataupun kategori ubat yang berada di Malaysia. Dia terbahagi kepada dua lah, general medicine, satu lagi adalah control medicine. So kalau general medicine ni adalah over the counter medicine, yang mana kita boleh beli di pasar raya, di farmasi tanpa prescription, tak perlu prescription. Tetapi kategori yang kedua adalah control drugs, maknanya control medicine yang kita ikut Akta Racun 1952, terbahagi kepada dua lah. Satunya adalah kategori B dan kategori C. Kategori B ni memerlukan prescription. Ya, contohnya dia lebih kepada ubat-ubat yang untuk penyakit kronik lah, seperti kencing manis, darah tinggi, ya, kolesterol, thyroid dan sebagainya. Kemudian kategori C pula adalah ubat yang tak perlukan prescription tetapi perlu dibeli dari farmasi yang ada lesen dan perlu ada the presence of pharmacist di situ. So contohnya macam ubat demam, batuk, sesama dan sebagainya lah, pil perancang kan, sebab dia memerlukan observation farmasis untuk tentukan dos, ya, sebab kita nak kira kan berapa ml untuk baby ni kan, demam kan, ubat sesama berapa ml kan. Macam tu lah. Okey, tadi kita dah tahu sedikit mengenai peran ahli farmasi dalam memastikan ubat-ubatan diberi kepada pesakit berdasarkan preskripsi. Saya lompat pada soalan seterusnya ini.
kami sebagai pesakit, apa peranan kami untuk bila kami menerima ubat-ubatan tersebut, apa yang kami perlu pastikan supaya ubat-ubatan tu memang untuk selamat untuk kami ambil? Oh, ini adalah konsep kenali ubat anda. Kita sendiri di KKM kita memang ada satu kempen ni lah, kenali ubat anda. Dan kita always comes with the hands lah. 5B lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5B. B yang pertama adalah nama pesakit yang betul. Ubat itu adalah untuk pesakit tertentu. So ubat kena nama pesakit yang betul. Kemudian nama ubat tersebut kenalah betul. Ya, katakan metformin, memang metformin lah, bukan simvastatin, bukan perindopril. Okey, nama ubat yang betul, and then kemudian dos. Kan? Contohnya paracetamol 500 mg. So 500 mg is the dos yang betul. Dos ni berlainan mengikut pesakit, mengikut kategori pesakit. Dan seterusnya cara pengambilan yang betul lah. Route of administration. Adakah ubat ini untuk disapu? Adakah ubat ini untuk diminum? Okay? Route of administration. And then masa yang betul, time. Time of administration bermaksud bila nak ambil ubat ni. Adakah pada waktu malam, kan? Contohnya ubat kolesterol ambil pada waktu malam. Insulin kita kena ambil 30 minit sebelum makan. Begitulah. So 5B ni KKM sentiasa war-warkan kepada masyarakat tentang 5B. Jadi betul. Tag dia tu pun dah ada semua maklumat-maklumat tersebut. Yes, tag itu adalah label maksudnya label. Yes, label setiap ubat kita memang ada label, dan label tu semua dah cukup dengan 5 details yang tepat ni lah. Okey ya. Jadi kita dah faham. Soalan seterusnya, bolehkah ubat-ubatan ini dibeli secara dalam talian online? Itulah. Kerana medium ini medium yang cukup popular. Okey, betul. Sebenarnya untuk kategori B dan C, ubat kategori B dan C ni tidak boleh sebenarnya dibeli di atas talian. Kerana kategori B dan C ni memerlukan prescription dan observation oleh pegawai farmasi yang ada lesen. Okey. Dan tetapi untuk produk seperti OTC, over the counter seperti PCM, ya, Lactulose, juga sebenarnya tidak digalakkan. Ya, kita tak kata tak boleh, tapi tidak digalakkan sebab isu dia kita punya concern adalah dari segi keselamatan produk tu sendiri dan premis yang menjual tu sendiri. Adakah premis tu mematuhi GMP, ya? Adakah ubat tu akan mengandungi unsur-unsur kesan sampingan yang teruk, kan? So kita tak tahu. Jadinya saya sarankan adalah lebih selamat untuk masyarakat membeli ubat di kaunter lah. Kita jumpa face to face, kan? So dari situ lebih counselling yang lebih bagus lah yang boleh diberi, kan? Contohnya seperti dos, macam mana nak ambil. Takut je sebenarnya tablet untuk sub, maknanya masuk ke dalam punggung dan sebagainya. Sometimes patient misuse dia ingat untuk telan. Kan? Kalau kita beli kat online, kan? Jadi tak ada penerangan yang details tentang tu. Jadi bahayalah, risiko tu bercerita ada. Mengenai kesan sampingan, adakah wujudnya kesan sampingan ataupun risiko untuk ada kesan sampingan kalau kita beli ubat di farmasi biasa? Sebab apa? Tanpa preskripsi doktor, kita katakanlah tiba-tiba saya tak pernah ada ruang merah di sini dan ini kali pertama dan saya terus pergi ke farmasi. Dan bila saya minta kat farmasi akan beri ubat. Apakah kemungkinan akan ada wujud kesan sampingan apabila saya membeli ubat tersebut? Okey, sebenarnya setiap ubat memang ada kesan sampingan. So kesan sampingannya cuma membezakan adalah mild ke, moderate ke, severe ke. Kesan sampingan tu sendiri. Sometimes kesan sampingan tu dia punya possibility untuk berlaku adalah sangat rendah, seperti 5% je, kan, possibility je. Jadi di situ bila tanya tentang selamat ke tak ataupun adakah akan ada kesan sampingan tu the risiko is always there lah. Cumanya bila para pesakit membeli ubat di kaunter ataupun menjumpa dengan pegawai farmasi, kita tahu, kita aware about the risiko dan kita akan explain kepada patient. Okay? Contoh kalau katakan patient memang ada high sensitivity ataupun tidak sesuai, kita akan bagi tahu dan kita mungkin akan suggest ubat yang lebih sesuai berbanding dengan beli online, kan? Maksudnya pegawai farmasi kena ada pegawai farmasi bila kita request ubat di untuk kategori C lah. Untuk kategori C. Okey, satu soalan yang saya kira cukup popular. Paracetamol banyak kita sebut tadi. Yang paling popular juga adalah ubat tahan sakit ataupun salah satunya Ponstan lah. Apakah
yang selalu boleh dibeli di farmasi, dan saya kira ubat tahan sakit ini kadang-kadang ada bahayanya kalau kita salah guna. Mungkin Puan boleh jelaskan mengenai ubat tahan sakit ubat tahan sakit ni pun adalah satu topik yang besar lah. Ubat tahan sakit ni sebenarnya dia ada pelbagai jenis dan dia ada tangga dia. Dia ada tangga, dia punya kekuatan lah. So jadi kalau setakat paracetamol itu adalah satu kategori yang paling rendah lah, paling mild. Paracetamol dikira sebagai ubat tahan sakit juga. Ubat tahan sakit. So kita ada NSAIDs juga, NSAIDs seperti Ponston. Lepas tu kita ada tahan sakit yang lebih kuat seperti opioids, tramadol. Lepas tu kita ada morfin. So ubat tahan sakit ni dia ada tangga dia lah. Dia ikut kekuatan dia. Jadi untuk ubat tahan sakit yang boleh dibeli tanpa prescription adalah seperti paracetamol lah dan NSAIDs. Kalau ubat yang lebih kuat tu dia memerlukan prescription daripada doktor. Sebab tu kita kawal lah seperti tramadol dan sebagainya. Tapi kalau setakat mefenamic acid ataupun Ponston nama sebenarnya mefenamic acid lah. The active ingredient lah pharmacist kan. Jadinya bila pesakit inginkan Ponston, so pharmacist akan maknanya akan supply, boleh supply, tapi kita ikut dos lah. Ikut dos yang sesuai, berapa mg kan, berapa kali kekerapannya. Kira makan waktu sakit, bila perlu saja. Bila perlu saja. Ya, betul, bila perlu saja. Okey, itu dia tentang ubat tahan sakit. Sebab apa, selalu juga kita dengar orang terlampau bergantung kepada ubat tahan sakit. Contohnya dalam buat sukan endurance sebagainya, untuk dia pergi jauh dia makan ubat tahan sakit, walaupun dia sakit dia tak rasa sakit. Itu pula bagaimana dalam situasi tersebut? Salah guna pun ada juga. Dia ubat tahan sakit ni dia tiada istilah guna untuk long term lah actually. Dia adalah untuk short term. Maknanya ketika sakit sahaja. Dan kalau dia disalahgunakan, dia boleh jadi toxicity. Itu yang kadang-kadang contoh katakan PCM toxicity, maknanya remaja contoh putus cinta, telan 20 biji paracetamol. Itu kalau kita overdose. Betul. Kalau kita nak bincang soal itu memang cukup panjang lah. Tapi terima kasih banyak-banyak di atas pencerahan mengenai preskripsi ubat, kepentingan untuk kita mengenai preskripsi ubat, dan juga kita tahu apa ubat yang preskripsi oleh doktor dan juga apakah ubat yang kita boleh beli di farmasi. Dan yang paling penting adalah kalau pergi ke farmasi, kalau farmasi yang berdaftar dan juga ada pegawai farmasi di sana. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Haslina Hassan, pegawai farmasi Hospital Kajang, kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Baiklah, kita berehat seketika.